Kita dengar ada ahli parlimen Perikatan Nasional kan, dia menyokong Perdana Menteri ke-10 tapi masih lagi ahli BBBM. Macam mana cerita ni? So hari ni pun kita dapat maklum lah seperti mana yang dimaklumkan ahli parlimen Labuan, Datuk Suhaili. Sebelum tu Kuala Kangsar. Sebelum tu Kuala Kangsar telah mengisytiharkan untuk menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dalam waktu yang sama masih lagi kekal sebagai ahli parti Bersatu. Saya boleh namakan mereka ni dua kolam lah. And so sebagai ahli parlimen menyokong PMX, tapi di same time ahli Bersatu yang juga merupakan parti pembangkang dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat, minta maaf. Cuma saya punya pandangan di sini, saya lebih memandang kepada kepentingan UMNO, yang mana saya rasa benda yang sebegini sebenarnya adalah satu pengajaran kepada kita, yang mana sebelum ini di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir, selepas kita kalah pada PRU yang lepas 2018 iaitu PH 1.0, jangan lupa ramai ahli-ahli parlimen UMNO ketika itu, tak perlu saya sebutkan, telah lompat parti dan menyertai Parti Bersatu ketika itu. Walaupun ketika itu Parti Bersatu hanya mempunyai 13 ataupun 14 ahli parlimen, tapi lepas tu didokong dan disokong oleh ahli-ahli parlimen UMNO yang berpaling tadah dan mengkhianati perjuangan UMNO, lompat masuk ke dalam Parti Bersatu, dan mereka ni mendapat imbuhan, pangkat dan juga diberi jaminan untuk tidak dikenakan sebarang tindakan mahkamah ataupun dibebaskan sama sekali. Inilah sebenarnya kalau kita ikut sejarah turning point, yang mana kerajaan PH hanya mampu bertahan ketika itu selama 22 bulan. Kerana inilah hukuman apabila berlaku perkara ataupun perkembangan politik yang tidak sihat, mengambil dan memancing ahli parlimen yang mempunyai masalah dan juga mempunyai keimanan yang rapuh dengan perjuangan parti masuk bersama dengan mereka dengan memberi ganjaran dan ghanimah kepada mereka. So kita kena belajar, kerana apa yang terjadi pada kerajaan PH 1.0 tu jangan kita ulangi dalam kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan yang ditujangi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana rakyat di sana sentiasa melihat supaya kita tidak bertindak untuk menjadi kerajaan yang boleh mensucikan ataupun menerima taubat yang dilakukan dan commit oleh mereka sepanjang mereka dalam kerajaan yang sebelum ini. Dan kita pun sedia maklum dan mendapat perkabaran ahli-ahli parlimen seperti ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga ahli parlimen Labuan ni dia dalam red alert. Kemungkinan saya tak tahu, kemungkinan ada gerakan ataupun ada deal di belakangnya untuk mengelakkan mereka juga mungkin terlepas daripada hukuman ataupun pendakwaan ataupun mungkin salah laku yang mereka lakukan sebelum ini. Berbalik pada itu juga, saya lebih ingin menekankan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak perlu melayan mereka ni, kerana untuk mendapatkan 2/3 majoriti sebenarnya tak perlu saja keluar ataupun memaklumkan, menyokong dan mengeluarkan statement. Sebenarnya mereka boleh je bertindak di dalam Dewan Rakyat untuk membuat undi. Sekiranya ada undi yang memerlukan majoriti 2/3 yang melibatkan tentang undang-undang yang baru ataupun perkara-perkara yang membabitkan perkara yang memerlukan majoriti 2/3, dan mereka boleh je undi dalam keadaan belah bagi. Tak perlulah nak isytihar kata sokong PMX, lepas tu keluar statement mengatakan masih lagi ahli Bersatu
So ini sebenarnya pandangan saya perkembangan politik yang tidak sihat. Saya juga ingin memohon kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO supaya melihat supaya kepentingan dan juga perkara-perkara yang telah kita rancang, yang kita rangka untuk PRU ke-16 mesti bersifat ataupun bersifat status quo. Yang mana saya lihat kerusi-kerusi parlimen yang sebelum ini 74 kerusi parlimen yang dimenangi oleh PN, sama ada bersatu ataupun PAS, adalah kerusi-kerusi tradisi UMNO. Hampir 70-80% kerusi-kerusi tradisi UMNO. Dan ini juga menjadi satu polemik, sama ada apabila ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga ahli parlimen Labuan yang mana sebelum ini adalah datang daripada bersatu, adakah apabila mereka dikenakan tindakan disiplin dan mereka dipecat dari parti kerana dibawa akta anti lompat parti, apabila mereka dipecat, mereka boleh kekal terus bersama parlimen mereka tanpa mengadakan PRK, yang mana selepas itu mereka boleh buat keputusan sama ada memilih parti lain untuk mereka sertai, dan seterusnya untuk pada PRU yang ke-16 mereka akan kekal untuk berada dalam parti yang mereka pilih selepas dipecat oleh parti sebelumnya ataupun parti asal mereka untuk mereka bertanding. So ini juga memberi satu potensi dan juga gambaran sekiranya ini berlaku amat malang kepada parlimen yang sebelum ini kita bertanding seperti di Kuala Kangsar dan Labuan, UMNO sendiri especially-nya, untuk bertanding kerana kita dah tiada kekuatan ataupun telah diberi kerusi itu kepada pihak yang lain. So kerusi-kerusi ini sebenarnya tidak boleh sewenang-wenangnya hanya memberikan kepada mereka yang saya cakap tadi untuk menebus dosa ataupun menjadi kerusi taubat kepada mereka untuk mereka meneruskan kesinambungan politik mereka dengan melaksanakan gerakan yang sebegini. Di samping itu menidakkan hak dan juga apa yang telah dipersetujui dalam peringkat pucuk pimpinan untuk kita memenangi semula kerusi-kerusi tumpuan kita, terutama kerusi UMNO yang kita rasa kita mampu. Bayangkanlah seperti di Labuan kita cuma kalah 780 dan kita majoriti kita kalah, dan kita ada peluang sekiranya UMNO, BN dan juga PH bergabung kali ini untuk merampas balik kerusi di Labuan atas nama Barisan Nasional UMNO. Sama juga di Kuala Kangsar, kita tak kalah besar, kita kalah lebih kurang majoriti dalam angka 2 ataupun 3,000 sahaja, yang mana kalau kita bergabung kali ini PH dan BN, insyaAllah kita boleh merampas semula dan punya peluang cerah. Tapi sekiranya benda ni berlaku, alah amat malam. Bukan saja kita tidak boleh bertanding, dan kita juga sebenarnya telah melepaskan kursi-kursi emas kita, yang mana kita percaya kursi ini boleh kita menang dan membesarkan dan memberikan kita kuasa politik yang lebih dengan kursi-kursi tumpuan kita yang kita jangka boleh menang. Inilah sebenarnya kegusaran saya dan kekhawatiran saya, dan mungkin juga bukan 2, mungkin lepas ni ada 3, mungkin ada 4, mungkin ada 5, mungkin ada 6, dan kita tak tahu berapa banyak angka yang mungkin akan kita tahu. Cuma kita tunggu dan lihat daripada semasa ke semasa.